الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muka surat 730 masuk dalam babnya baru, iaitu bab malu al-haya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lais As-Samarqandi diriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'u min sunanil mursalin at-ta'atturu wan nikah was-siwak wal haya." 4 macam dari kebiasaan sifat para nabi-nabi dan rasul, yaitu berharum-haruman, nikah, bergosok gigi ataupun siwak, dan malu. Alhamdulillah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bicara dalam bab malu. Malu ni
kata di dalam riwayat ini mengikut sanad daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi 4 macam daripada kebiasaan sifat para nabi-nabi dan mursalin Allah. Yang pertamanya at-ta'attur. At-ta'attur berharum-haruman. Jadi kita nabi-nabi, rasul-rasul ni tuan-tuan, mereka wangi bukan dengan sebab pakai harum-haruman, tetapi wangi mereka adalah mukjizat. Macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pakai wangi-wangian, tapi tubuh pada Nabi itu wangi. Itu satu mukjizat. Jadi mengambil sunnah daripada situ, maka kita disunatkan memakai wangi-wangian ketika kita salat, ketika kita melakukan ibadah haji tak boleh. Ya, ibadah haji tak boleh. Dan umrah tak boleh. Nah, yang tu diharamkan, kita tak boleh pakai wangi-wangian. Dalam ibadah-ibadah yang lain boleh. Sebab tu kalau kita pakai yang tu, dia jadi batal lah. Sebab tu tak boleh. 13 larangan untuk jemaah haji dan umrah, salah satu tidak boleh memakai wangi-wangian. Baik, dari dalam tu kalau kita tengok dalam bahasa, dalam Nabi sebut ni at-ta'attur. At-ta'attur, kalau tuan-tuan masuk di kedai-kedai Arab, dia ta'attur ni sejenis wangian yang kalau kita pakai ni tuan, dia lambat. Lambat hilang. Dia panggil ta'attur. Memang dia pekat. Kalau kita pakai biasa-biasa ni, dia panggil atar. Benda minyak wangi hak biasa. Kalau ta'attur ni dia jenis memang dia pekat. Kalau kita sapu tu maknanya itu kekal lama. Harganya mahal sikit lah. Kalau di Mekah, kalau kita masuk kedai-kedai ni, memang dia akan, kalau kita tanya tu, dia akan keluar hak tu yang pekat. Ada yang jenis yang kita boleh sapu di badan, macam shampoo. Sapu di badan selepas kita mandi, kita sapu di badan, dia bentuk macam shampoo. Memang wangi. Wangi sungguh-sungguh. Jadi kalau hak biasa-biasa ni orang dah campur kan, dia campur dengan minyak, campur dia jadi kurang wangi lah. Sebab tu kita pakai dia tak tahan lama. Jadi sebab tu sunnah bagi kita ni, orang-orang awam, maka kita mengambil sunnah itulah kita memakai wangi-wangian. Jadi ini daripada nak mengambil sunnah para nabi dan mursalin. Dan di dalam kitab Muhimmah, dalam kitab Muhimmah ada riwayat hadis pula melarang bagi wanita-wanita memakai harum-haruman, wangi-wangian ketika keluar daripada rumah. Yang tu dia masuk dalam konsep tabarruj kan? Jadi konsep perhiasan apa semua tadi ni, salah satunya ialah wangi-wangian. Jadi kalau dipakai di luar daripada rumah, maka dia kata dalam riwayat tu membawa dosa zina. Sebab tidak selamat dalam perjalanan. Jadi orang terhidu bau wangi, orang akan tengok daripada mana datang yang wangi, kemudian tengok pula perempuan ni kan? Itu. Jadi Nabi larang, Nabi tegah tak bagi. Jadi kita pakai dalam di rumah untuk kita di sisi suami. Sebab tu diterangkan adab-adab isteri kepada suami, dia hendaklah memakai wangi-wangian ketika suaminya ada di rumah. Hendaklah ia bermakeup, berhias. Itu kata tabarruj. Jadi konsep berhias, bermakeup ketika suami ada di rumah. Dan haram dia bermakeup, berhias ketika suami tiada di rumah. Ini boleh kita tengok dalam kitab Muhimmah, dalam ilmu hadis Nabi. Jadi kalau suami tak ada di rumah, nak pakai wangi, nak pakai cantik, nak buat apa? Kan? Sebab tu kita ni dalam masyarakat kita orang Melayu ni, dia bertukar. Bila suami tak ada, wangi. Bila suami ada, tak wangi. Ni gitu. Dia terbalik kan.
Kadang-kadang baju tu dah 2 hari dah. Kadang-kadang baju tu dah masak di dapur, baju tu dah masuk tidur dengan suami. Jadi benda hak kita di dapur ni, bau bawang, bau kala-kala jenis bau, masuk tidur dengan suami. Kena suami hak mulut laser sikit, dia bunyi lah. Tak. Dia kata awak ni bau bawang. Habis dia kata dah masak. Dia tengking pula orang tua tu tengah-tengah malam. Jadi ni benda-benda ni. Kita ada adab tu kena jaga, pemeliharaan adab. Di dalam kitab dibahas gitu, kan? Memakai wangi-wangi. Dan Rasulullah SAW juga menyuruh isterinya harum-harumkan mulut kamu, ya. Disuruh kepada isteri-isterinya. Ini disebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi harum-harumkan bau mulut. Jadi diharumkan mulut, maka digunakan juga kasturi, digunakan juga sebagainya. Dan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka Nabi perintahkan, hadis sahih, setelah kamu selesai bersih daripada darah haid, maka hendaklah kamu meletakkan di kapas pada minyak wangi, diletakkan pada kemaluan kamu. Itu disebut dalam Sahih Bukhari, dalam bab adab kita selesai daripada darah haid. Itu nak maksudnya dalam bentuk nak mendatangkan kasih sayang, keakraban dan mawaddatan warahmah antara isteri suami tadi. Jadi gitu nah. Kemudian yang keduanya wan nikah. Jadi nikah, berkahwin adalah merupakan sunnah di kalangan para nabi dan para rasul. Jadi bagi kita yang sudah sampai masa dan ketikanya bagi anak-anak, maka ibu bapa kena memikirkan dan kena mengambil perhatian. Ibu bapa ini anak-anak yang sudah sampai ke peringkat untuk nikah kahwin, maka hendaklah dipercepatkan perkara itu. Dan jika sekiranya anak perempuan kamu itu didatangi orang masuk meminang, maka tidaklah kita perhati dan kita teliti perkara itu ada kesesuaian dan kebaikannya, maka hendaklah dipercepatkan perkara itu. Jangan ditolak. Ini dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah ada hadis yang dikemukakan, jangan tolak. Jika kamu tolak perkara yang baik akan mendatangkan musibah. Sila rujuk dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah. Jadi dalam nikah kahwin ni adalah perkara sunnah. Jadi kita mengambil, dia katakan an-nikahi as-sunnati. Ya, nikah tu daripada sunnahku, kata Nabi. Jadi sebab tu kita berkahwin, nikah kahwin ni adalah mengambil daripada sunnah para nabi dan mursalin Allah. Jadi sebab tu kita dalam berkahwin juga untuk kita melebihi daripada satu, poligami, kan? Bagi mereka-mereka yang berkemampuan untuk berpoligami, maka dia bolehlah melaksana dan melakukan demikian. Jadi bagi mereka yang tak mampu, maka Allah Ta'ala kata memadailah dengan seorang sahaja, ya. Walaupun perintah Allah kata fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', tapi di hujung ayat tu, jika kita tak mampu, kata Allah, maka fawahidah, cukuplah dengan seorang, ya. Jadi itu. Sebab dalam nikah kahwin, dalam bab rumah tangga, dalam tanggungjawab, banyak perkara-perkara, persoalan-persoalan yang kita kena mengambil berat dan buat kaji selidik perkara ni. Terutama sebab itulah kalau kita tengok dalam nikah kahwin ni, orang berkahwin dengan bercerai ni, kadang-kadang meningkat penceraian daripada orang yang berkahwin. Kadang-kadang sampai dah bergelar datuk nenek pun bercerai lagi, kan? Bercerai lagi. Kadang-kadang perkara yang kecil-kecil menjadi besar, akhirnya bercerai. Ada satu kes berlaku penceraian. Mula dalam bentuk, orang kata mungkin dia bergurau lah, isteri dia bergurau dengan suami dia. Dia kata, esok ayah engkau ni dapat duit banyak, besok dia nikah lain apa? Jadi kata suami dia, tunggu apa lagi, ada duit banyak, nikah lah, kan? Itulah puncanya. Jadi berakhir dengan penceraian.
Jadi bergurau kita membawa pada. Jadi gitu. Jadi kata bini dia, sungguh ke? Sungguhlah kata dia. Aku nak buat apa, duit banyak kata dia. Menikah lagi seorang. Jadi bergaduh. Bila bergaduh, bercerai. Bila bercerai, anak laki-laki berpihak kepada ayah, anak perempuan berpihak kepada ibu. Jadi kata anak perempuan, kita saman di mahkamah. Naik kok, saman di mahkamah. Jadi anak laki-laki kita tak apa ayah, kita lawan. Kami keluarkan duit, kita lawan dengan mak. Sudah, jadi dua tim. Asalnya satu keluarga, jadi dua tim. Jadi kesudahan cerita ni berakhir, bapa dia jadi gila, tak sempat selesai di kes mahkamah. Suami dia gila. Terlampau banyak dia fikir benda ni, gila. Allahu Rabbi wala a'yadu billah. Kita tak naklah benda-benda macam tu, kan? Jadi nikah kahwin cerai berai ni benda yang ada dalam Islam. Seburuk-buruk, sekeji-keji perkataan di sisi Allah ialah talak. Walaupun benda tu halal, kan? Walaupun benda tu halal, tetapi Allah Ta'ala benci perkataan talak. Itu jangan kita, melainkan ada sebab-sebab yang tiada lagi dah jalan penyelesaian, melainkan itu sahaja bolehlah berlaku perceraian. Jadi gitu, nikah kahwin akan berlaku perkara tu lah. Dari segi tanggungjawab, dari segi pelaksanaan kita apa semua, kita fikir. Kemudian yang ketiga, wasiwak, bersiwak. Siwak dengan gosok gigi ni dia beza tuan. Sebab siwak para anbiya mursalin Allah menggunakan kayu tu, kayu sugi tu. Dia tak sama dengan berus gigi yang tali plastik ni. Tu. Pernah seketika dulu kan. Kalau tuan-tuan ingat tahun berapa dulu? 80-an, 90-an, 80-an. Timbul isu yang kata seorang daripada orang kenamaan, daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri, sudah almarhum, kembali ke rahmatullah. Dia kata buat apalah kita sibuk-sibuk nak beli, nak kan berus gigi kita macam-macam jenis, yang murah ada, yang mahal ada, yang import ada tempatan. Dia tak sama dengan kayu tu, sunnah. Sebab dalam kayu sugi yang kita guna tu, mengikut syarah Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, berdasarkan kepada hadis, dia kata dengan kayu tu ingatan kita jadi kuat, mata kita tak mudah rabun, gigi kita kuat, tak mudah buruk, tak mudah rosak. Itu kelebihan kayu sugi tu. Tapi nak pakai tu janganlah panjang sangat, kan? Dia segenggam, panjang ni segenggam, terlepas keluar daripada genggam tu 1 inci. Yang tu kita lembutkan untuk kita nak gosok, supaya dia tidak luka gusi kita. Lepas pakai kita rendam dalam air suam, cuci bersih. Dan jangan letak merata, boleh kat tikus dia sugi sama tu. Dan kadang mari dalam masjid letak kata penjuru kan, dia tok siap war-warkan sugi siapa tinggal. Dia jagalah kebersihan, jaga adab. Jangan buat kerja-kerja tak senonoh tu. Bubuh dalam poket elok-elok. Jadi kita siwak ni, bila kita diam tak bercakap, kita siwak. Kita nak ambil sembahyang, kita lepas makan, kita nak wuduk, kita siwak. Kita berdiri ketika nak solat pun kita siwak. Jadi sunnah. Itu kena baca bab siwak dalam kitab ni, disyarah dalam kitab Imam Nawawi syarahkan. Jadi itu di antara kelebihan dia. Mata kita tak mudah rabun, ingatan kuat, gigi kita tak mudah rosak, tak mudah sakit gigi, tak mudah busuk dan sebagainya. Kadang-kadang nafas kita ni tuan-tuan, Allah, mari semayang duduk dengan kawan sebelah tak bernafas, minta maaf dah. Bau kuat nafas kita, kan? Nafas manusia ni bau kuat. Mana dalam rongga mulut kita ni ada benda-benda yang something wrong, yang memang tak elok, kan? Gigi rosak dengan karang gigi dan sebagainya, nafas kita berbau. Jadi dengan siwak tu, dia akan harum mulut. Itu tak sama dengan tali plastik tu. Itu jangan duk komplain yang bukan-bukan, kan? Benda tu sunnah Nabi. Dia kata apa ni, tak tahu duk pakailah kayu-kayu tu. Nabi, zaman kita dah canggih dah, berus gigi import ada, hak tempatan ada. Jangan duk nafilah, benda tu sunnah Nabi. Tak nak buat, duduk diam-diam. Jangan bercakap. Bila bercakap jadi rosak akidah. Dia main-main duk pelekeh sunnah Nabi, jadi kafir.
ha? Ha. Tak nak buat, sudah duduk dan diam. Diam tu lebih selamat daripada bercakap. Jadi kita siwak, siwak. Dan yang terakhirnya wal haya, malu. Jadi sifat malu ni dalam hadis lain dia kata apa? Dia sebut riwayat al imanu bid'un wa sittuna syu'bah al haya'u syu'batun minal iman. Jadi dia kata iman ni terdiri daripada lebih daripada 70 cawangan-cawangan. Salah satu malu tu daripada salah satu daripada cabang iman. Jadi malu ni, malu nak buat maksiat, malu kita nak berlaku perkara-perkara yang tak di, inilah kata malunya. Bukan malu ini orang ajak jom pergi masjid, dia kata aku malu nak pergi masjid pasal tak pernah pergi masjid. Ni tak betul. Kita kata jom pergi mengaji, dia kata aku malu pasal tak pernah hadir dalam mengaji pun. Ni malu tak kenal. Jadi malu dalam konteks yang kita lihat ialah malu untuk melakukan perkara-perkara yang bercanggah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu peliharalah 4 perkara ini yang menjadikan ia adalah sunnah ataupun perkara yang ada kepada perilaku Nabi dan para mursalin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah sambung kemudian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'afwi insana lafi khusr ila allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.